Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Golongan yang terpedaya yang ke-10 al-maghrurin, yang ke-10 daripada golongan yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh pengarang kitab Al-Alamah Al-Syekh Sa'awa rahmatullah alaihima wa nafa'anallah bi'ulumihima fid dharain amin. Iaitu golongan yang mengabaikan berbagai fardu, yakni kewajipan, dan sibuk melakukan berbagai nafilah dan keutamaan. Nafilah iaitu amalan-amalan yang sunat. Dan keutamaan ini iaitu perkara yang diistilahkan dalam kitab dalam bahasa Arab yang disebut sebagai al-fadail. Bil fadail ishtaghalu bil fadaili wan nawafil. Jadi mereka sibuk dengan tambahan-tambahan. Walaupun baik, walaupun ada kelebihan, tapi dia hanyalah nafilah. Di sebab itu hatta rambasan perang disebut al-ghanaim, dan dalam surah Al-Anfal disebut dengan Al-Anfal. Hatta rambasan perang disebut dengan istilah Al-Anfal. Karena seolah-olah Allah ingin memberi gambaran kepada orang yang berjihad bahawa al-ghanaim itu tak boleh kamu letakkan sebagai keutamaan, kerana dia hanyalah al-anfal, dia hanyalah sampingan. Kalau ada, adalah. Kalau tidak ada, kamu tetap perlu berjihad. Dan hatta mungkin kalau kamu tewas ditakdir oleh Allah tidak menang, mungkin kamu akan syahid. Kamu tidak dapat meraih harta musuh, tapi kamu tidak boleh kecewa dan kamu tidak boleh menyimpulkan bahawa kamu gagal mencapai sasaran apabila tidak memperolehi al-ghanaim. Kerana al-ghanaim itu hanya al-anfal, tambahan saja, sampingan. Dan setelah ataupun di samping yang fardu ataupun yang utama. Kalau jihad tadi, jihad itu sendirilah yang menjadi keutamaan, yang bukan harta rampasan perang. Jadi begitu juga yang fardu itu, yang mesti menjadi keutamaan, bukan an-nafilah dan juga an-nawafil dan al-fadail. Walaupun penting, tapi naklah setelah kita menyelesaikan yang fardu, al-furud wal wajibat. Jadi golongan yang tertipu ini, kata Imam Ghazali, mereka mengabaikan berbagai fardu dan sibuk melakukan berbagai nafilah dan keutamaan. Mungkin mereka sedemikian jauh menekuni berbagai fadilah, yakni keutamaan-keutamaan bagi amalan-amalan yang sunat, hingga melampaui batas dan mubazir. Ini istilah yang digunakan, maknanya keterlaluan hingga berlebihan dengan yang sunat-sunat ini. Seperti orang yang didominasi oleh was-was dalam wuduk, lalu ia berlebih-lebihan sehingga tidak mau menggunakan air yang menurut fatwa syariat dinilai suci. Jadi dengan contoh yang dia berikan ini, kita fahamlah maksud berlebihan
yang dikaitkan dengan melampaui batas dan membazir ini. Karena sebenarnya kita perlu faham, bila kita bercakap dari segi syarak ni, bahasa tu pun kena detail lah, kena berhati-hati. Kerana tidak ada di sana amalan-amalan sunat. Dengan syarat setelah kita melaksanakan yang fardu, yang boleh kita istilahkan sebagai membazir. Sebab itu kita perlu memahami dari perspektif yang betul. Maka kita faham di sini bila dia bagi contoh was-was dalam wuduk. Wuduk itu satu benda yang perlu menjadi syartun min syurutus salah. Salah satu syarat daripada syarat-syarat salat. Dan sememangnya perlu untuk kita menjaga wuduk. Mengambil wuduk dengan sempurna. Tapi jangan sampai terlalu ta'amuk, terlalu memperdalam-dalam dalam wuduk sehingga mencapai kepada tahap melampaui batas dan juga membazir. Sebagai contoh, berlebihan dalam menggunakan air. Dan dia bagi contoh sini, orang yang was-was dalam wuduk, lalu ia berlebih-lebihan sehingga tidak mau menggunakan air yang menurut fatwa syariat dia suci. Tapi oleh sebab was-was dia timbul keraguan. Padahal di sudut fatwa syariat, dia syarat suci, tapi dia mengandaikan entah ada anjing kencing dalam bekas ini, entah ada anjing jilat. Jadi dia banyak entah-entah tu. Dia banyak dia panggil mungkin dan sebagainya. Padahal dari sudut kita ni, kemampuan kita manusia ini, al-majhul kal-ma'lum. Satu benda yang kita tidak ketahui, maka dia hukum sama seperti tidak wujud. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar daripada kemampuan dia. Ia mengandaikan berbagai kemungkinan yang jauh menjadi mendekati najis. Mana kemungkinan najis itu jauh, tapi dia andaikan sehingga kemungkinan itu menjadi dekat, seolah-olah dah jadi najis. Ya. Sebagai contoh, bila dia hadir di rumah kawan dia dan dia nak tumpang solat, jadi kawan dia pun kata solatlah, tu atas kapet tu bersih. Tapi dia ni seorang yang was-was. Dia andai gitu, dia anak kencing. Kemudian dia tengok pula ada kucing dalam rumah tu. Entah kucing ini kencing. Ya. Dan kucing ini tak buat anak kecil tak nampak. Dia andai-andai kan. Jadi akhirnya, asal kapet yang suci tu, dengan andaian-andaian yang jauh tu, maka dia menjadi dekat pada najis. Asalnya suci, lalu dalam kepala itu menjadi najis. Jadi sebab itu para ulama telah menetapkan kaedah usul dia panggil. Setiap perkara ini ada usul. Jadi kita pegang pada usul itu. Al-aslu fil a'yan taharatun. Asal pada benda-benda adalah suci. Itu asal. Bukan asal benda itu najis, tidak. Jadi selagi mana tidak wujud tanda-tanda najis, maka dia kekal atas hukum asalnya, iaitu suci. Dia apa tanda najis? Iaitu warna, bau dan juga rasa. Jadi sekiranya kapet tadi ini tidak ada bau najis. Kemudian tengok pula warna, kotlah ada nampak kuning-kuning, bekas air kencing dan sebagainya pun tidak ada. Ya, rasa tu tengoklah kalau perlu melihat pada rasa. Contoh macam kalau orang berdarah gusi, dia rasa lah, dia tak boleh nampak darah itu darah nak dihukum fatwakan jumhur ulama sebagai najis. Jadi macam mana kita nampak kalau benda dalam mulut kita? Jadi kita melalui pengesanan, melalui rasa darah dalam mulut. Kita tahu mulut kita berdarah, jadi kita perlu kumur sebelum kita solat. Itu contoh. Ini sekarang ni tidak ada langsung. Tiga-tiga tanda tidak langsung. Maka dia kekal atas hukum asal, iaitu taharah. Tak perlu lagi was-was. Tapi oleh sebab dia ni, seolah-olah macam dengan dia
detail-detail ini seolah macam dia ibadat bagi dia. Itu terpedaya, kata Imam Ghazali. Bahkan kadang-kadang memperlambatkan urusan sehingga mengabaikan salat atau terlewat waktunya. Seandainya tidak terlewat waktunya pun, sesungguhnya ia terpedaya kerana terluput mendapatkan keutamaan awal waktu. Jadi dengan was-was dia itu, dia tak nak, dia ambil wuduk berulang-ulang kali sehingga lebih daripada setengah jam. Awal waktu mengikut andaian, perkiraan masa yang diberikan oleh ulama. Kalau orang dulu dia tak ada jam, iaitu masa edah awal waktu ni ialah sekira-kira masuk waktu kita melakukan perkara yang kita perlu buat untuk persiapan wuduk. Itu masa yang kita perlukan untuk memakai pakaian untuk aurat, kemudian untuk kita mengambil wuduk, membuat persiapan dah. Lebih kurang dia andaikan kalau dulu ada pernah dengan Syekh Muhammad Abdul Sulaiman rahimahullah, dia tanya dia dalam sekitar setengah jam di awal waktu, di setengah jam sebaik masa waktu. Itu dia panggil awal waktu. Tapi oleh sebab dia ni was-was, setelah ambil wuduk, ambil lagi, kemudian was-was pula dalam istinja pun was-was. Jadi setelah setengah jam masih belum selesai. Orang dah berjamaah pun dia belum selesai lagi. Itu faedah dipanggil padahnya apabila kita ni berlebih-lebihan dalam perkara yang tak disuruh oleh syarak. Akan menyebabkan kita lambat. Jika tidak terluput mendapatkan awal waktu, tetapi dia tetap terpedaya kerana berlebih-lebihan, yakni mubazir dalam menggunakan air. Jika tidak berlebihan, sesungguhnya ia tetap terpedaya kerana ia mensia-siakan umur yang merupakan hal paling berharga untuk urusan yang tidak penting. Jadi kalau kita tidak ada was-was, kita ambil wuduk sekali saja. Mana sekali perbuatan saja. Dan setiap perbuatan, mana setiap anggota wuduk tu kita buat macam mana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai, kita boleh hadir lebih awal dalam masjid. Kita boleh buat ibadat-ibadat yang lain. Menunggu solat, kita solat qabliyah, kemudian sementara menunggu orang solat qabliyah, kita boleh berzikir, kita boleh tengok Quran kalau kita nak baca Quran sebab sikit 1-2 ayat. Itu lebih baik daripada kita mensia-siakan waktu dengan was-was kita tadi. Ketahuilah sesungguhnya syaitan menghalangi makhluk dari Allah dengan berbagai cara. Dan syaitan tidak dapat menghalangi hamba kecuali dengan membangkitkan khayalan bahawa perbuatan itu adalah ibadat. Lalu syaitan berhasil menjauhkannya dari Allah dengan hal-hal seperti itu. Jadi was-was sebenarnya bukan ibadat. Was-was ini adalah dipanggil kesia-siaan. Jadi sebab itu perlu kita memahami beza di antara ihtiyat dan juga was-was. Was-was ini tidak baik, tapi ihtiyat itu baik. Tapi ihtiyat itu pun mesti ada asasnya. Mesti ada asas untuk kita berihtiyat. Kalau tidak nanti menjadi memayah-mayah pula. Jadi sebab itu pentingnya kita belajar, memahami. Kemudian kita buat mengikut yang kita belajar dan kita faham. Jadi orang yang berdetail-detail tanpa ilmu itu yang bawa pada was-was. Kalau kita ada ilmu, maka tak perlu kita was-was. Yang perlu adalah kita warak, zuhud. Dan juga dan dalam fiqahnya ada ketikanya kita perlu pada ihtiyat. Berhati-hati. Yang ke-11, golongan al-maghrurin. Yang ke-11,
golongan yang didominasi oleh was-was dalam niat solat. Lalu syaitan tidak membiarkannya sebelum berhasil memancangkan niat yang benar. Kerana syaitan tidak akan membiarkan dia mudah, maknanya tidak akan memudahkan dia untuk memancangkan niat yang benar. Bahkan mengganggunya hingga terluput berjamaah dan menunda salat dari waktunya, mungkin dari awal waktunya. Ini masalah was-was pula dalam masalah niat. Tak masuk-masuk niat. Padahal orang dah selesai, imam dah selesai Fatihah, bahkan selesai ayat ataupun surah pun dia belum lagi selesai daripada niat. Padahal Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang salat berjamaah dengan mendapat takbir yang pertama bersama imam selama 40 hari, maka Allah akan menulis untuk dia 2 pembebasan. Yang pertama, pembebasan daripada nifaq, dan kedua, pembebasan daripada neraka. Tapi dia macam mana nak dapat takbir yang pertama bersama imam? Kata ulama, takbir pertama bersama imam, iaitu seseorang itu dia bertakbir sebaik imam selesai takbir. Ini dia, imam dah habis baca Fatihah pun tak selesai takbir lagi. Dia telah rugi, kerugian, dia tak dapat fadilat. Kalaupun sudah bertakbir namun di dalam hatinya masih ada keraguan tentang kesahihan niatnya. Kadang-kadang telah takbir pun tapi ragu lagi. Tadi niat tadi betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Itu semua ada bisikan-bisikan daripada syaitan. Kadang-kadang mereka was-was dalam takbir hingga mengubah bentuk takbir kerana saking terlalu berhati-hati dalam takbir. Berhati-hati di segi lafaz takbir. Jadi, kerana kadang-kadang kita memahami kita dalam mazhab Syafi'i, takbir ini ada 3 rukun mesti berlaku serentak. Yang pertama niat, takbir. Yang kedua takbir ihram, yang ketiga adalah berdiri. Tidak sah takbir melainkan beserta niat, dan tidak sah niat melainkan ketika takbir. Tidak boleh sebelum takbir dan tidak boleh selepas takbir dan ketika berdiri. Tapi para ulama menyatakan bahawa muqaranah takbir dengan niat ini memadai dengan muqaranah urfiyah saja. Tak perlu kita nak berat-beratkan. Jadi sebab itu hadir. Contoh macam kita bila kita makan, sebenarnya sukar untuk wujud perbuatan tanpa niat. Yang menjadi masalah sekarang ni adalah apabila kita tidak membezakan lafaz niat dengan niat. Jadi rupa-rupanya yang menimbulkan was-was dalam hati sebahagian orang was-was tu, ataupun yang menjadi fokus dia tu, sehingga menyebabkan apa diistilahkan sebagai niat tak masuk-masuk, tu sebenarnya kerana dia memfokuskan pada lafaz niat. Niat yang sebenarnya bukan lafaz niat. Niat yang sebenarnya adalah hati. Termasuk niat yang sebenarnya, lafaz niat itu sebelum niat. Sebelum niat itu, sebelum kita takbir itu lafaz niat. Bila kita dah takbir itu, hadir hati saja. Kita nak buat apa? Nak buat apa lagi kalau bukan sembahyang? Sembahyang apa? Sembahyang fardu. Fardu yang mana satu? Zuhur. Jadi imam ke jadi makmum? Anda kalau duduk di belakang, takkan nak kata jadi imam. Begitu saja niat. Sebenarnya mudah, simple. Jadi kena bezakan di antara niat yang sebenar, iaitu
hadir, apa yang perlu kita hadirlah hati. Dan juga bezakan di antara lafaz niat itu. Jadi sebab itu, kalau bagi orang yang diuji dengan perasaan was-was ini yang tak berkesudahan ini, bertaklidlah dengan mazhab Imam Ahmad. Maknanya niat itu boleh sebelum takbir. Tapi dengan sedikit masalah setelah berdiri sebelum takbir itu, dah dikira dah apa yang hadir dalam hati kita tu. Kemudian kita takbir walaupun tanpa hadir niat lagi. Kerana kadang-kadang rugi. Dia panggil kita bersusah-susah dalam benda yang tak jadi ibadat pun. Benda yang merugikan kerana kita maknanya kita rasa benda itu ibadat. Tapi sebenarnya bukan ibadat. Manfaatkan. Sebab tu kalau kita nak sibuk dengan arah tuju kita tu. Bukan sibuk. Bukan kita menitik beratkan sesuatu yang sebenarnya tak disuruh pun oleh agama untuk kita titik beratkan. Itu kita Imam Ghazali termasuk dalam istilah al-maruri juga. Mereka melakukan hal itu di awal solat. Kemudian lalai pada keseluruhan solat itu. Kerana mereka tidak menghadirkan hati dalam solat. Di awal solat saja mengenai berat tentang niat. Lepas tu bila dah masuk solat, hati lalai. Itu pun masuk dalam maghrurin juga. Orang terpedaya juga. Imam Ghazali. Mereka terpedaya oleh hal tersebut dan mengira bahawa jika mereka telah besar payah dalam meluruskan niat di awal solat dan berbeza dari orang awam dengan besar payah itu, maka mereka telah menjadi baik di sisi Allah. Tidak. Ya. Karena orang yang baik di sisi Allah Ta'ala ini adalah orang yang sentiasa khusyuk daripada awal solat hinggalah penghujung solat. Jadi ala kulli hal, kita tidak melihat pada orang lain. Apa saja yang kita pelajari, terutama sekali dalam bab tazkiyah ini, kita tidak melihat pada orang lain, sebaliknya kita menyuluh pada diri sendiri. Tujuan sebenarnya kita adalah untuk kita membetulkan diri sendiri. Jadi mudah-mudahan kita bebas daripada golongan terpedaya dan insya-Allah kita akan sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.